Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah amma ba'd. Baik. Dalam kesempatan yang agak ringkas ini saya ingin berkongsi beberapa sudut pandang saya berkaitan dengan satu isu yang pada hakikatnya ia mampu untuk diselesaikan dengan cepat dan ringkas, namun ia berpanjangan kerana komentar beberapa pihak, termasuk pihak yang ingin mempertahankan dan juga pihak yang meminta supaya satu tindakan yang agak tegas dilakukan. Apa masalah ataupun isu tersebut, iaitu isu berkaitan sepasang pasangan, iaitu seorang wanita beragama Islam dan juga berbangsa Melayu, iaitu Siti Nur Amira berumur 26 tahun, dan juga pasangannya V. Alexander Navin yang sekitar umur 38 tahun. Apabila menjadi tular, beliau kedua-duanya ataupun khususnya wanita tersebut berpakaian dengan pakaian muslimah, dengan bertudung, dan kemudian di tengah-tengah pertunjukan stand up komedi itu beliau membuka pakaian dan separuh bertelanjang dan menyebutkan tentang beliau adalah satu orang yang menghafal 15 juzuk Al-Quran dan juga mengamalkan amalan agama Islam dalam keluarga yang kuat agama, dan kemudian merendah-rendahkan apa yang ada di dalam menjadi satu perkara yang ditekankan dalam agama Islam. Baik, isu ini timbul dan menjadi ditularkan oleh Tuan Badan sendiri dan menjadi isu perundang-undangan. Maka beliau ditahan dan semalam mungkin bersama dengan pasangannya pada dua mahkamah berbeza, kedua-dua mereka telah pun didakwa di mahkamah. Baik, itu yang pertama. Dan yang kedua adalah pemilik kepada tempat tersebut, iaitu restoran Crack House Comedy Club yang bertempat ataupun terletak di TTDI Kuala Lumpur, yang dimiliki oleh seorang lelaki namanya Rizal Van Gizel, dan beliau ini dianggap sebagai mangsa kononnya. Di peringkat awal, saudara Aflin Shauki mempertahankan bahawa tidak sepatutnya digantung ataupun perancangan untuk ditutup tempat tersebut kerana ia adalah hanya sekadar platform. Tetapi terkantoi apabila beberapa tulisan beliau, beberapa video beliau menghina agama Islam ataupun memperendah-rendahkan melalui ataupun beralasan bahawa ianya adalah satu lawak jenaka ataupun stand up komedi ataupun satira. Baik, apabila pihak berkuasa telah pun mengambil tindakan terhadap beliau, ini adalah negara hukum ataupun negara yang punya undang-undang, maka beliau diproses. Kiranya beliau keduanya ataupun ketiga-tiganya tidak bersalah, beliau boleh untuk membuktikan di mahkamah. Baik, cuma apa yang menarik, sepanjang ini saya hanya memberikan tulisan di Facebook saya, sekadar di Facebook saya, tetapi setelah daripada saudara Aflin Shauki semalam menarik balik sokongan ataupun pembelaan beliau terhadap tempat ini yang dimiliki oleh lelaki yang bernama Rizal Van Gizel ini, kerana kononnya ialah sebagai mangsa, beliau tarik balik. Beliau kata dengan bukti-bukti yang baru bahawa penghinaan terhadap Islam itu muncul dan wujud secara intensif, secara berkala dan berterusan, maka beliau tidak dapat meneruskan sokongan dan pembelaan terhadap tempat tersebut. Namun, seorang peguam muda yang cukup bagus, yang saya cukup hormati, yang juga pimpinan dalam parti sahabat saya, itu Parti Muda, saudara Lim Wijit, dengan menyatakan bahawa tahanan dan juga pendakwaan terhadap saudara Rizal ini merupakan blatant attempt to silence free speech, adalah usaha yang sangat kejam, yang sangat keras bagi mendiamkan kebebasan suara. Bahkan beliau sebagai seorang peguam menyatakan nowhere near committing any crimes. Tidak ada mana-mana apa yang dilakukan oleh pemilik tersebut, iaitu lelaki ini, iaitu Rizal, near committing any crime. Tak ada pun dia lakukan apa-apa ke satu jenayah ataupun kesilapan, dan beliau menyatakan solidariti terhadap mamat ini ataupun pemilik kepada restoran ini. Dan apa yang amat menarik, apabila free speech ini selalu digunakan di barat, kita bukanlah terlalu membenci barat atau menolak semuanya. Saya satu orang yang mempunyai pendidikan juga di peringkat sarjana ataupun master di negara barat. Bukanlah bermaksud semuanya kita tolak dan bukan juga bermaksud semuanya kita terima. Baik, apabila antisemitism ataupun mengkritik Israel dan Zionis yang zalim itu di negara mereka, di negara haram mereka, menzalimi orang Palestin, maka itu dianggap sebagai antisemitik yang tak patut berlaku. Tetapi
kekejaman terhadap orang Palestin itu tidak dianggap sebagai satu perkara yang patut untuk dipertahankan daripada sudut hak asasi manusia. Ini sangat double standard dan memalukan. Dan juga kita juga bertanya, dengan wujudnya rukun negara, adanya adab tentang tata susila, kesopanan dan kesusilaan yang alan rukun negara, adakah free speech, kebebasan bersuara itu bermaksud kita bebas untuk menghina orang lain, mencerca orang lain, merendahkan agama lain, termasuk meminta dalam satu hantaran yang dibuat oleh Rizal Van Gizel ini. Dia menunjukkan bahawa tindakan beliau mengambil satu tin bia arak kepada dan diminta kepada seorang wanita yang menjadi penonton itu yang berpakaian wakai muslimah dan bertudung untuk membuka tin bia tersebut. Apa benda ni? Sedangkan semua daripada kita tahu bahawa 10 kumpulan golongan yang terlibat dengan arak, sama ada orang itu serve arak tersebut, menjualnya, dan semua yang terlibat adalah dilaknat oleh Nabi SAW dan juga Allah Azza wa Jal. Itu adalah benda yang sangat-sangat dimaklumi. Ma'lum bil-dharurah. Benda yang sangat patut diketahui oleh orang yang beragama Islam. Dan bahkan orang bukan Islam pun, kalau diduduk di Malaysia, dia akan maklum perkara tersebut. Ini satu provokasi kepada orang Islam di atas nama stand-up comedy. Maka saya cukup ringkas di sini. Saya meminta dan juga memohon kepada saudara Lim Wijit dengan penuh rasa hormat. Dalam ranah politik, saya juga orang politik dan saya juga adalah orang akademik dan beliau adalah seorang profesional dalam bidang undang-undang. Cuma ingin menuntut konsistensi. Untuk menuntut konsistensi daripada pimpinan Parti Muda ini berkaitan dengan isu Siti Nur Amira, V. Alexander Navin dan juga Rizal Van Gizel yang telah mencetuskan satu kegemparan, keresahan, provokasi dalam masyarakat Malaysia. Kerana apa saya katakan begitu? Pada 16 Ogos 2019, lihat perkara ini. Ini perbandingan yang saya cuba bawakan dalam penjelasan ini. Pada 16 Ogos 2019, berkaitan dengan ceramah, isi ceramah Dr. Zakir Naik. Dr. Zakir Naik dalam satu laporan yang dikeluarkan oleh FMT, Free Malaysia Today, menunjukkan komen daripada saudara Lim Wijit. Dalam laporan itu menunjukkan two lawyers say Dr. Zakir Naik can be investigated and charged under the Penal Code for hate speech and causing public disorder in the country. Dan dia membawa dua lawyers tersebut. Yang pertama Haris Ibrahim dan yang kedua saudara Lim Wijit. Dan ketika ini disebutkan bahawa saudara Lim Wijit adalah National Human Rights Society Secretary General, Setiausaha Agung kepada National Human Rights Society. Dan apa kata saudara Lim Wijit di sini? Saya bacakan. Agreed that there are enough provisions in Malaysian law to be used against Naik or Dr. Zakir Naik. He said an individual could be investigated for making statements that cause public disorder and for breaching the penal code. He added that there are 3 sections in the penal code under which Naik can be investigated. Okay, ada 3 di dalam kanun keseksaan yang boleh digunakan bagi mendakwa Dr. Zakir Naik kerana ucapan pada 2019 itu. Saya sebut lagi. This include, ini termasuklah kepada the offences of purposely wounding the religious feelings of others. Dengan secara sengaja menyakitkan hati penganut agama lain. Kita dapat lihat dalam kes Siti Nur Amira, V. Alexander Navin, termasuk owner kepada restoran tersebut iaitu Rizal Van Gizel, menghina, memprovokasi terhadap masyarakat Islam dan juga ajaran Islam di negara Malaysia. Termasuk causing public mischief and intentionally insulting and provoking others, knowing that this would likely cause a breach in public peace. Dan benda yang sama berlaku dan dilakukan oleh Rizal Van Gizel. Kenapa? Dalam solidariti anda lakukan terhadap Rizal Van Gizel, tapi anda tidak berlaku adil kepada Dr. Zakir Naik. Anda kata beliau boleh untuk didakwa dengan 3 peruntukan di bawah kanun keseksaan,
Tetapi tiba-tiba yang berkaitan dengan Rizal Van Gizel yang melakukan perkara yang sama, hal yang sama, bahkan dengan secara terbuka berulang kali, anda kata ini adalah blatant attempt to silence free speech. Di mana konsistensi? Adakah ini hipokrasi ataupun double standard? Apabila kumpulan Melayu Islam ataupun Islam, saya tidak menyokong mana-mana ekstremisme di atas membenci orang berbeza agama dan juga bangsa. No. Tetapi be consistent. Ketika mana orang Islam bercakap terhadap isu agama dan bangsa, itu rasis. Tetapi orang bukan Islam yang terpilih, seramai kawan-kawan saya yang bukan beragama Islam, yang bukan bangsa Melayu juga sangat menghormati dan tahu garis merah tersebut. Tetapi bila isu ini dilakukan oleh Rizal Van Gizel, anda membayangkan bahawa beliau tidak melakukan apa-apa kesilapan langsung. Orang lain kena, tetapi dia dianggap perlu untuk bersolidariti. Berlaku adillah. Dan saya mengkritik bukan sahaja orang bukan Islam dan bukan Melayu. Saya juga antara yang paling hadapan mengkritik orang-orang Melayu yang jahat, orang-orang Melayu yang korup, orang-orang Melayu yang salah guna agama, orang-orang Melayu yang ekstrim, orang-orang Melayu yang tidak berperi kemanusiaan terhadap orang lain. Berlaku adil. Kalau Dr. Zakir Naik boleh dikenakan 3 penal code, 3 peruntukan dalam kanun keesaan, kenapa Rizal Van Gizel ini anda kata pendakwaan terhadap beliau adalah satu usaha yang kejam dan keras untuk mendiamkan kebebasan bersuara? Janganlah hanya kerana beberapa objektif politik mungkin ataupun aktivisme kemanusiaan yang anda sedang bawa itu menjadi penutup kepada mata dan pandangan dan juga akal kita untuk menjadi begitu tidak double standard dan juga tidak hipokrasi di dalam pelaksanaan undang-undang. Terima kasih. Saya harap ini akan sampai kepada saudara Lim Wijit dan juga untuk sebagai satu pencerahan kepada masyarakat Malaysia, sama ada anda orang Islam dan Melayu, atau orang Islam dan bukan Melayu, ataupun seorang-orang yang bukan Islam dan juga bukan Melayu, supaya kita boleh untuk mengkritik tapi bukan menghina. Bahkan Islam mengharamkan melalui nas Al-Quran untuk tidak menghina mana-mana agama, mana-mana orang Islam, mana-mana penceramah. Menghina agama untuk merendah-rendahkan, bukan bercakap berkaitan dengan fakta beragama. No, isu perkara yang berbeza. Okey? Debat ilmiah dengan menjelaskan pandangan-pandangan yang menjadi titik perdebatan antara 2 ataupun 3 agama berbeza, isu yang lain, akademik. Tetapi seperti yang dilakukan oleh stand-up comedy ni, kita boleh melawak. Saya juga melihat, terutama kalau ingin dilihat dalam negara jiran kita, tetangga kita Indonesia, ada beberapa watak. Sebagai contoh, Cak Lontong, saya selalu menonton beliau. Saya lihat bagaimana beliau tidak memerlukan menghina agama lain, bangsa lain. Kadang-kadang beliau merujuk kepada diri beliau sendiri, pengalaman beliau sendiri. Tak perlu untuk menghina orang lain, menghina agama lain. Tidak. Menghina agama lain, menghina orang lain, menghina tubuh badan orang ini adalah satu lambang kebodohan, kebobrokan, penghinaan terhadap diri mereka sendiri. Namun, apabila ia dibawa kepada ranah awam, kepada public sphere, dan anda menyebabkan, terutama apabila majoriti negara Malaysia ini adalah orang Melayu dan orang Islam, dan itu dikenakan, takkan anda expect bahawa masyarakat majoriti itu akan diam dan tersengih dan boleh menerima apa sahaja? Tidak. Sebab itu, walaupun keterbukaan, progresifnya saya, ini adalah satu garis merah yang tidak patut untuk dilanggari ataupun dilecehkan oleh sesiapa sahaja. Kalau itu dilakukan oleh orang Melayu Islam terhadap agama Kristian, terhadap agama Buddha, terhadap agama Hindu, bukan atas perbincangan akademik, okay, saya juga akan melawan. Saya juga akan tegur. Dan apatah lagi apabila ia melanggar majoriti masyarakat yang boleh menyebabkan provokasi tambahan, ketidakstabilan dalam negara, itu lebih patut untuk kita bersuara. Terima kasih, semoga ada manfaat, dan mari kita konsisten sebaik mungkin, bukan memilih-milih apa yang menjadi pengikut dan sokongan kepada kita dan apa yang tidak menjadi tempat sokongan dan juga yang support kita. Terima kasih. Jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.